Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother and sister. Jumpa kita di petang Jumaat ini di hari hujan. Yang nampaknya keseronokan dia adalah kerana hujan. Hujan yang boleh menyejukkan hati-hati yang sedang kepanasan. Itu dia brother. Okey, untuk benda lain nanti kejap kita buang dulu notification. Nanti kena reject dengan persatuan-persatuan bunyi. Tu dia. Yang ni tak boleh lah. Ni dia. Okey, kat sini kita ada sebuah Myvi. Yang Myvi ni kita dah check dah semalam benda apa. Nampak tak tu idling dia macam mana? Hidup segar mati tak mau, brother. Keren satu kali. Mampus keras. Itu dia, brother. Kita start lagi. Tak dapat ku bayangkan tutumu bagai sembilu. Biar bro, kita datang terus ke tempat kejadian. Sebabkan kereta ni memang jadi yang ni masalah dia daripada benda ni. Sebab semalam pun kita dah detect dah dia. Seandainya berlaku juga benda yang sama, benda ni. Ni dia panggil stepper motor ataupun ISC, intake servo controller. Tu dia nama dia. Jadi yang ni dia digunakan untuk kenapa tu? Volvo. Ini bukan Volvo, berada Aza, Myvi, Kelisa ataupun Viva. Jadi dia spesies yang sama, benda yang sama. Kalau kat sini dia tulis switch throttle body, okey, ataupun switch solenoid throttle body lah. Kalau kita pakai carburetor tu pun ada juga switch solenoid dia. Yang tu boleh mengakibatkan kita start engine mati hidup semula. Tak hidup, brother. Aduh, lain come on baby. 4G ni. Telefon aku ni dululah. Telefon ni harga dia lebih kurang dekat 2,000. Tapi sayang, sekarang harga dia aku pun tak tahu apa. Tapi ini adalah telefon bersubsidi. Okay? Ini adalah pemberian daripada abang aku. Nampak tak situ? Jadi untungnya brother and sister kita di luar sana yang jenis ada adik-beradik. Tapi yang tak ada adik-beradik tu minta maaf lah, brother. Okay? Carilah kawan-kawan anda yang boleh itulah orang kata. Ibarat kata nak kata malukut di tepi kantang tu bahaya. Ibarat kata bahan dia hujan sekali busung. Jadi cerita dia gitulah brother and sister. This is dia panggil, nak kata kolaborasi tu adalah gabungan. Toleransi tu orang kata boleh lah toleransi gitu lebih kurang. Jadi cerita lebih-lebih tu tak ada. Jadi cerita dia kita cuma nak tengok adakah memang faktor dia kerana timing ni sememangnya gini. Tapi cerita dia memang dot lah, brother. Timing tu sepatutnya dia, brother, melebihi daripada 500 RPM ni. Kalau buat bacaan rasa lebih kurang dalam 550 ataupun bawah pada 550 run per minit ataupun RPM. Dan ni confirm kalau kita buka aircon ni antara hidup tak mau, lebih kurang gitu lah. Hidup segar mati tak mau. Kita cuba buka aircon. Okey, nasib dia baik lagi, brother. Tapi kalau ikut dekat sini macam detection daripada aircon ni tak kuat mana lah. Kejap. Kita boleh kata gitulah. Mungkin kompresor dia sedang mengalami masalah. Air condition ni ada masalah dengan kompresor kot. Sebab sepatutnya dah bunyi tak kat situ. Tapi walaupun panjang-panjang sembang kita ni, brother and sister, kita cuma nak beritahu lah kat sini. Live ni akan ditujukan terus ke YT ataupun lebih kepada YouTube channel kita RTFS Rizky. Atau yang paling senang lah untuk brother and sister kita cari kita senang. Tekan je hashtag dia cara jaga kereta, bos akan jumpa lah sarung tangan oranye ni. Yelah tu, kita lah tu, brother. Gitu lah lebih kurang. Dulu sarung tangan kita hitam ada, biru ada, pink ada. Ini kita tukar trend pakai orange. Okay. Jadi cerita dia, jangan lupa untuk subscribe. Klik. Gitu. Subscribe, like sekali, dan komen-komen lah yang membina. Jangan komen-komen yang boleh mendatangkan kehinaan. Gitulah, brother. Jadi macam kita tak apa, kita kabur lah guna-guna pun komen tu. Kita layan seadanya. Jadi kita jawab pertanyaan mengikut kita menjawab pertanyaan mengikut pertanyaan yang diajukan, dan kita memberikan pertanyaan yang seandainya ia patut dijadikan pertanyaan. Minta maaf lah, brother, dia gegor-gegor sikit. Jadi kereta ni memang ada masalah dengan air condition, dan air condition dia pun tak hidup. Mungkin juga disebabkan kerana idling yang terlampau rendah. Memang kompresor tu tak mampu berjalan lah, brother. Okay. Yang ni cerita ni pernah terjadi pada satu ketika dulu. Kejap kita cuba dapatkan RPM dia. Contoh. Yelah.
Bila RPM dia duduk dalam 1000 RPM ataupun 1500, mana kompresor ni akan berjalan. Jadi isu kat sini dulu-dululah, pada suatu ketika dulu, isu dia adalah loose compress dia panggil. Mana tak cukup tekanan, tak cukup power. Biasanya berlaku bila kereta ni kita mengalami overheat. Selepas pada overheat tu, nak dapatkan semula dia punya pemasa memang susah. Jadi walaupun orang cakap potong heat tu sikit je bro, berapa 0.0.0.0.000 gitu lah. Jadi 00 tu, walaupun 00 tu berada, ibarat kata nak jual 000 lah tak ada benda. Jadi cerita dia situ akan timbul isu check engine menyala. Nampak tu, dia padam secara tiba-tiba. Sekali lagi kita start berada. Kejap. Jadi kita nak tunjuk contoh apa yang sedang berlaku. Jadi signal dia adalah RPM dia tidak mencapai tahap yang disyorkan oleh pengeluar kenderaan ini. Gitu. Jadi tak kisah lampu pakai Hilton apa pun, Lamborghini ke, Ferrari ke, Ducati pula dah. Bugatti ke, cerita dia tetap sama, brother and sister. Allah dah. Kejap I letak dulu phone I kat sini, sebab I nak kena pakai sarung tangan. Nak kena pakai sarung tangan ni, brother. Macam mana nak letak ni? Aduh, astagfirullahalazim. Apa? Kita kepit di celah peha. Walaupun peha kita ni orang panggil kepit celah kepala lutut. Okey. Kepala lutut ni bisa kat brother. Bersembuh kot lah dulu kena bola kepala lutut ni. Okey. Walaupun ombak menggunakan ski siku, kita menggunakan ski kepala lutut. Okey brother, nanti kita tunjuk kat mana tempatnya. Benda ni senang je. Kalau rasa nak buat sendiri pun boleh. Tapi kalau tak jadi, jangan salahkan aku. Jangan salahkan aku. Seandainya membuat tak jadi, itu bukan salah aku. Okey, aku just tunjuk contoh. Jangan salah faham brother. It's just a contoh. It's just an example. Example kot. Gitulah lebih kurang. Payah tu juga nak cakap bahasa orang putih masalah datang kulit hitam. Okey, tak apalah brother. Hitam pun hitam lah. Janji hitam itu menawan. Tak apalah. Janji si putih tu cantik. Gebu-gebas. Tak apa. Yang tu bukan masalah kita. Janji kita dapat juga tengok si cantik kita hari ni. Tak apalah. Dapat tengok pun jadilah brother. Nak tegur tak berani. You know. Bukan senang nak tegur orang brother. Takut tegur-tegur tu dia buat jelingan. Aduh sedih. Pedih brother. Okey. Jadi kita sekarang ni kita cuba membuka bonet kenderaan ini. Jadi kita tunjuk kat mana sebenarnya benda ni berada. Okey, bonet ni cerita dia untuk tunjuk bonet ni. Bonet ni kita buka lampu lah, kita buka lampu. Mati lampu. Pastikan dia ada lambang seperti ini brother and sister. Lambang dia adalah lambang sebiji kereta dan bonet hood di depan tu terbuka, maknanya tu bonet hadapan brother and sister. Sebab ramai yang tak tahu kat mana nak buka benda ni. Seandainya anda menggunakan kereta-kereta yang the latest, dia pakai mikik gitu lah, lebih kurang je lah. Sama je brother. Okey, yang ni kita buat kerja ni kat depan rumah tuan kereta. Ini breakdown disebabkan hari ni hari Jumaat, Kelantan cuti. Aku berdarah Kelantan, jadi aku pun cuti untuk buat kerja yang berat-berat. Aku just layan benda yang kecil-kecil. Kenapa tak tu brother? Itu dipanggil stepper motor. Semalam kita dah tukar pipe ni. Sekejap. Okey, kita dah tukar dah pipe tu. Okey, kat mana punca dia ni? Okey, benda alah ni pun kita dah adjust sebab semalam dia boleh mengakibatkan kematian ngeri. Okey, yang ni pipe wayar dia nak buat. Ini adalah actuator. Yang ni adalah pipe yang kita tukar warna biru tu brother. Matra warna orange tak ada, pipe warna orange. Okey. Kat mana dia duduk? Kenapa timing dia duduk. Okey, kita just selok je lah. Badan dia barang main pakai selok-selok. Nampak tak? Ini adalah throttle body brother. Ini adalah throttle body yang telah dicuci. Okey, throttle body ni dah dicuci. Jadi benda tu dia dekat sini lah. Ni. Kalau kita tutup tu dia tu. Tapi benarnya benda ni tidak berfungsi dengan baik. Sepatutnya dia boleh berfungsi dengan baik lah. Jadi dia telah mengakibatkan angin tu tidak dapat dibuka dengan seluas-luasnya. Okey. Jadi kita just matikan dulu enjinnya dan kita bukalah benda ni. Benda ni memang complicated jugalah nak buka. Sekejap I just matikan enjin keretanya. This is my video. Budak ni
Duduk main buka, tekan buka WhatsApp dah. Kejap, budak ni memang degil sikit budak ni. Okey, brother. Yang benda kita yang perlukan hanyalah benda kecil sikit je. Yang benda-benda gini 10 biasanya ada orang 12 10 12 10 aku yang lawa tu dah hilang. Jadi sekali lagi ni screwdriver saya ni dah. Jadi kita bukalah dulu tape rebus ni supaya ini dapat dibuka. Jap, telefon ni nak ni. Apa mahal ni bang? So we have to put this thing Okay lah, stay there lah. Okay. Benda lah tu duduk kat sini belakang benda ni. Jadi hot sikit. Kena buka dulu. Okey, apa dah tu? Ni dia panggil stepper motor ataupun ISC bar. Nanti kalau nak controller ke apa tau, lebih kurang gitu lah. Apa kepada dia panggil nama apa pun sebab dia banyak nama. Dia bukan satu nama. Dia ada bermacam-macam nama. Mana pula kau pergi? Di sini. Just guna je screwdriver bulat ni. Alamak, rasa macam nak boleh sakit ni. Aku terlupa baru ni guna skill lain. Tu dia. Ni selamat lah sebab aku pernah buka. Cuba aku tak pernah buka. Tidur lah kau nak buka ni. Okay, sebab kita dah cuci dah benda ni itu. Tapi brother and sister, kekotoran yang melebihi. Dan tiba-tiba benda ni biasanya dia akan bunyi. Biasa kita buka kunci tu dia bunyi torok-terak. Tapi yang ni dia tak apa nak berbunyi dah. Dia sedang mengalami kesakitan ngeri. Okay. And then kita just cabut je. You see? So this the thing lah. Benda ni cannot functionable as the secomelnya lah. Lebih kurang gitu. Itu kita dah cuci dah kat dalam ni. Sebab itu lagi teruk sangat air punya kotor. So that's the tapi benda ni dah tak berapa nak comel dah bunyi dia. Kalau kita nak test ni seorang tak boleh. Dia kena berdua sebenarnya. Sebab kalau nak test benda ni, tu dia, nampak tu. Aduh, masih lagi mengalami kotoran ngeri. Kita cuba dapatkan kain buruk di rumah ini. Di manakah? Ya, okey. Kita cuba dapatkan kain buruk. Ini kenapa? Batu asar. Tuan rumah tak ada. Tuan rumah pergi ke lain. So, yang tu basah. Tak boleh.
Let's find another way. He has a... Oh yo, what happened to my hand? Okay, I saw something. This car is very good. I saw something lah. Oh, bag, yeah. Tak apa. Kita boleh ayat tu kau. Okay, kita guna tisu untuk cuci kat dalam ni. Bagilah hilang-hilang dulu sikit kekotoran-kotoran yang masih melekit saki-baki daripada peninggalan yang terbaru. Okay, you see? Tu dia tisu dia. Nampak tak? Perbezaan yang baru dengan yang lama. Okay. Dia sepatutnya boleh kembali semula pada asal jadi ni. Dan ni dia dah berjalan dan dah tertutup tali. Dia terbuka, dia tak boleh nak tutup balik. Yang ni sebab baru, jadi yang ni sebenarnya kontrol untuk angin masuk banyak, masuk sikit. Ni. Sini baca dulu. Okey. Baru ya yang lain tu buat kerja. Gitulah. TPS punya ke kenapa ke tu TPS. Ini adalah ISC. Okey, jadi kita pasang dulu benda ni. Dan cerita dia kena reset juga benda ni sebenarnya berada. Benda ni kan benda kena reset. Bijak pasang dia mudah. Tu je. Tak ada pula nak kena katok ke hayung kursi roda ke tak payah. Skru dia kecek tu ni. You see? And then we just put back. Put back. Oh, you speak English. Okay lah brother, it's okay lah. This is Malaysia mah. Malaysia boleh. Jadi jangan takut brother. Ini dia panggil skru kecil-kecil. Jadi kita just letak je berhati-hati supaya jangan jatuh pakai tanah. Jatuh pakai tanah mampu kerah nak pergi cari. Itu dia. Itu dia pengikut-pengikut setia daripada Abang Semi tu. Abang Semi tu memang dia sebenarnya seorang yang mahir, pakar dalam bidang elektrostatik dan electrolyte. Dia sekarang ni sedang cuba untuk menyediakan perkhidmatan mencuci barangan perkakasan enjin menggunakan sandblast dan juga menggunakan electrolyte. Tu dia. Ini budak ni memang bagus dah. Kita suka budak ni. Walaupun dia sekarang ni masih lagi mencari cinta sejatinya. Tu dia. Kau carilah cinta sejati kau tu Mi. Aku malah nak sembang lebih-lebih. Okey. Kita masukkan semula benda ni. Okey, cerita dia sebalik cerita brother. Okey, benda ni dia kena pasang selalu. Dia tak boleh tunggu sekejap. I just put this thing. Okay, you see lah the screw there. Okay. We put it back here. Okay. Dia jadi macam mana tu? Jadi kalau Abang Semi nak tahu macam mana dia jadi ni, Abang Semi kena ulang tayang video saya. Tak apa, nanti saya upload kat YouTube saya Abang Semi. Abang Semi jangan takut. Okey. Biarlah bulan besar yang penting kita teruskan kerjaya kita. Okey, yang ni dia panggil tabung pula dah.
dia punya tu tapak semula. Kita kena pasang semula tapak ni. So don't worry, I still can do this thing by one hand. Waduh, by one hand pula kau nak tapik pun ni. Okay, cerita dia gitulah. Kita just masukkan semula skru ni. Okay, dia jadi ni. Untuk Abang Semi, untuk pengetahuan Abang Semi sebelum rewind kita punya video, dia sebenarnya kita buka tu idling dia terlampau rendah Abang Mi. Idling dia duduk dalam 500 RPM. Jadi benda itu akan mengibatkan enjin ini sedang bergegar. Okey, cerita dia adalah kita kena masukkan semula pipe-pipe ni. Okey, ni pipe biru cantik, comel lawa ni berada. Tu dia. Kita masukkan semula pipe-pipe ni ke dalam ni. Ini dia soket-soket dia. Yang ni adalah penyambung soket untuk apa tu? Air filter punya tabung. And then kita sambung semula yang ni kat sini. Okay, and then kita pasang balik soket actuator ataupun ini soket bukan actuator, ini soket mag sensor. Mag sensor ni adalah kiraan manifold astagfirullahalazim. Subhanallah. Itu dia panggil mag sensor ni, ataupun lebih dikenali sebagai manifold air pressure. Manifold air pressure ni sebab dia nak baca tekanan angin dalam takung apa ni, manifold. Gitulah lebih kurang. Jadi cerita dia seterusnya kita kena onkan kunci. Jadi onkan kunci ni cerita dia kejap Okay, kita tak tahulah macam mana. Kita cuba onkan kunci, dengarkan bunyi-bunyinya. Dengar kan? Kita tutup balik. Kita on semula. Okey. Lepas tu kita biarkan dia macam tu. Dan ni dipanggil how to reset those switch. ISC ni dia kena reset semula berada. Nak reset dia mudah je. Yang ni reset Cak Ayang, dipanggil reset orang kampung. Okey, kita just buka kepala bateri ni dengan kunci dalam keadaan on. Kiraan dia adalah 10 second. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and then 10. Okey. Kita just letak dia semula, ikat balik. Okey. Dan just letak je lah benda ni kat sini. Tak dulu. And then kita matikan kunci. Kita cuba start. Okey, kita matikan kunci. Duduk kat dalam. Pastikan tiada switch yang lain yang hidup. Okey, kita cuba start. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. So it's running the way. So we just let the timing goes by its way lah. Okey. Macam mana timing tu nak pergi, 1000 ke, 2000 ke, 3000 ke. Tapi first idling dia biasanya lambang RPM ni akan melebihi daripada 1000 RPM. Dia akan naik sehingga ke 2000, 1500, dan dia akan mula turun perlahan-lahan mengikut temperature tu. Okey, temperature tu makin panas dia makin turun, makin panas makin turun, makin panas makin turun. Okey, yang ni yang jenis pakai actuator ISC seperti Viva, Kelisa, Kenari, Myvi, Alaja. Okey, cerita dia adalah sama. Dan cerita ni pun hanya pada kategori-kategori Pro 2 dan Daihatsu. Okey, untuk kategori yang jenis pakai total body, yang contoh apa tu, MMC adalah Apollo. Dan Apollo tu biasanya akan buat kereta tu jadi high cam. Okey, dan untuk setengah-setengah kereta yang lain yang jenis pakai step pedal ataupun yang jenis tak ada kabel minyak, cerita dia adalah lain dan cukup berbeza. Sama ada anda menggunakan Campro, contoh Campro lah senang. Campro dia kan tak ada kabel dah. Hebat kan pakai Campro Proton Bobis bawah. Tapi cerita dia mudah je brother and sister. Total body dia tu kita tak boleh nak cuci sembarangan. Kau jangan pandai-pandai pergi main butterfly dia tu. Kau main butterfly dia tu, insya-Allah lah, kalau tak ada barang yang tercanggih nak adjust untuk orang panggil learning the throttle body, kau beli throttle body barulah jawabnya. Okey, jadi seandainya anda ingin menjadi MacGyver, jadilah MacGyver yang
pengetahuan. Okey, jangan pandai-pandai. Mak Saleh cukup marah kategori pandai-pandai. Bodoh tak apa, ada orang boleh ajar. Tapi kalau pandai-pandai tu memang gitulah boleh kata. Lebih baik pandai berbanding pandai-pandai. Jadi brother and sister, ini adalah contoh apa itu step ladder. Kenapa kita tukar? Kerana kita nak dapatkan idling yang memuaskan. Sebab owner ni cakap semalam okey, kita reset ni tu sekejap dia jadi okey, molek ambil. Lepas tu pagi ni tuan kereta start nak jalan pun tak boleh brother. Mana kat situ ISC servo kit tu sedang mengalami masalah. Contoh macam kita kata tadi lah, yang standard baru tak keluar pun lagi dia punya batang, tapi yang lama dah keluar. Jadi dia dah tutup lubang angin, dia tak buka untuk angin masuk banyak, masuk sikit. Yang jadi kat situlah yang menimbulkan masalah-masalah kepada perahu-perahu kecil, brother and sister. Okey, di musim-musim tengkujuh ini, pastikan anda menggunakan bot berkapasiti hypergrade. Jangan guna perahu-perahu yang kecil. Okey, mudah dilambut ombak, mampu kerah lagi mati lemas. Okey, jangan sampai mati lemas. Use life jacket to save your life, brother and sister. Jadi perhatikan lambang RPM tersebut. Okey, so this is the best idling for the car. Okey, actually lah lebih kurang gitulah. Lebih-lebih aku tak tahu, tapi sendik tak sendik mana dia akan turun sehingga ke idling yang tercantik adalah 750 hingga ke 900 lebih kurang macam itulah. Mana duduk dalam 700-500. okey. So the idling is still in good condition lah. Mana under 700 is not good lah. Okay, it's not good. Sebab dia boleh mengakibatkan kompresor aircon tak berjalan. Kenapa lagi? Banyak benda lah. Alternator tak cukup charge running. Jadi kat situ lah, sebab RPM dia tu tak cukup berkelajuan. Jadi kat sini kita sedang tengok temperature dia sedang menaik. Sedang mengalami satu proses dipanggil mendapatkan suhu optimumnya. Gitu. Oh, sedap bahasa tercanggih tahun 2020 adalah tahap optimum. Yo. Maksimum lain optimum ni lain jadi mentimun tu lain brother. Okey, mentimun tu lain. Jadi cerita dia kita cuba test buka Swiss aircon, dan Swiss aircon ni jenis Myvi kata ini adalah untuk kipas blower brother. Untuk dapatkan aircon dia kita tekan butang ni. Dengar tak tu bunyi? Kompresor tu berjalan. Jadi di sini brother and sister, keupayaan sesebuah enjin atau keupayaan sesebuah kompresor aircon bergantung pada idling enjin kereta anda. Okey. So you have to know the best idling situation lah. Okay. But case ni dah terjadi pada suatu ketika dulu. Jadi pada mereka-mereka yang menggunakan Myvi, Azza ataupun Viva 660 cerita dia, seandainya angkat head, dia ada risiko untuk tidak dapat idling yang sempurna. Okay. Jadi cerita dia tukar je lah head baru. Head baru tak barulah, head second hand, murah je. Okay. Kalau rasa sakit kepala, beli engine stay, tukar tu. Okay. So memang model ni 50-50 lah boleh kata. Jadi maknanya jadi, tak jadi maknanya tukar baru. Okey, lepas tu kita kena test ni pada dia. Pastikan anda menekan brake. Untuk kita tunjuk pada brother and sister, yang tu ni brake ni brake kita terpaksa tunjuk dengan kaki dah sebab senang nak tunjuk. Sebab dia ada ke bawah. Okey, ini adalah pedal brake. Tengah-tengah pedal brake brother, bukan pedal clutch. Sebab kita jadi ada satu customer, dia telefon kita, dia belebel blok kita. Dia gabar, clutch dia tekan separuh. Tidur semula lah brother. Memang tak masuk lah. Okey, jadi kat sini kita nak test tengok RPM dia lari ataupun tak. Ni contoh dia duduk dalam keadaan jalan jam. Ini untuk reverse, kita kembali kepada N. Dan sekarang kita cuba jatuhkan kereta ni untuk dimasukkan kepada D. Bagaimana keadaan kereta ini? Okey, ini contoh dia menunggu dalam keadaan ber-air condition dan juga dalam keadaan D. Mana mungkin kereta tengah nak berjalan, tak berjalan. Jadi kat situ brother and sister, kita perhatikan dia punya idling speed tu comel lawa. Jadi di sini cun abang Semi. Cun. Okey. Kalau abang Semi rasa tak faham, ni meter untuk kategori perjalanan abang Semi Yang tu kat bawah tu, yang digital kat bawah tu ada 134,000 jarak perjalanan kereta ni. Okey. ODO, bukan bodoh ODO. Ejaan dia lah odo, ataupun nama lain dia odometer. Bacaan ngam-ngam kilometer kenderaan ini semasa ia mula dihidupkan enjin. Jadi cerita dia, masa mula-mula kereta ni keluar, dia panggil odometer. Okey, bukan bodoh Okey, lepas tu dia ada trip ni kita boleh adjust lah brother and sister. Kalau cerita dia macam malas nak tulis mileage, jadi kita just klik kat trip 1, trip 2. Okey, butang Myvi ni mudah, dia jenis tekan-tekan je. Aduh, lain kencang tu lain.
Okay, jadi dia boleh tekan-tekan je. Jadi kita kembali kepada N, and then masukkan semula kepada R, and then go straight to the parking gear. Okay, brother and sister, nampak gayanya kereta ini berjaya. Dan Alhamdulillah, maka dengan izinnya, maka berjayalah kereta ini dihidupkan dan kembali seperti sedia kala, seperti mana kereta ini sepatutnya. Gitu cerita dia. Okay, jadi trip ni memang boleh adjust. Ini yang sebenarnya siapa ni nak tahu dia berjalan berapa ringgit minyak apa gitulah, cerita je lah brother. Okay, lebih-lebih tak ada. Okay, yang lambang merah tu adalah lambang handbrake. Nampak tak ni? Handbrake ni sedang terangkat. Jadi kita cuba turunkan handbrake. Jadi dia padam. Seandainya brother lambang tu keluar, turun handbrake, lambang tu keluar, brother kena check dalam tabung minyak brake ada minyak ataupun tak ada brother. Kena check. Kalau benda nyatu nyala. Yang nyala klik-klik tu, yang tu untuk seat belt brother. Yang tu seat belt. Okay. Jadi kita nak tengok apa lagi notifikasi yang ada pada sebuah kereta tu. Nanti dulu. Okay, kita matikan aircon. Okay, tu dia. Kita matikan enjinnya. Off the engine. Myvi laju. Ya, brother Sammy. Myvi ni kalau Honda tengok memang pedih Honda. Evo pun pergi. Sebab Myvi boleh terjun ke landasan kereta api. Tu dia. Okey, kat sini kita boleh nampak satu lambang bateri. Okey, ni. Lambang bateri ni akan naik seandainya alternator tidak berfungsi. Lambang ni biasanya sensor-sensor pada kenderaan ni bermasalah. Ini dia ada satu button lagi. Yang ni memang jadi isu lah. Nampak tu? Bagi tegang sikit. OD on off. Okey, sekejap kita tekan semula. Tu OD off dan OD on. Overdrive. Yang ni biasa terjadi pada Myvi ya. Yang ni biasa-biasanya kalau kereta tu tanpa lama atau timing chain dia sedang mengalami masalah, dia akan jadi. Tapi ada satu lambang yang tak cukup pada kereta ni. Sekejap. Kita cuba lagi sekali. Okey, ada satu lambang yang tak cukup. Dia panggil lambang kopi. Lambang sebut teh. Apa? Kopi Aladin. Kopi Aladin tu adalah untuk notifikasi minyak enjin kat dalam tu. Dia okey tak okey? Itu dia panggil notifikasi minyak enjin. Jadi yang ni meter dia pun okey, tu dah okey. Jadi sekarang kita cuma just pasang-pasang semula, and then semoga sedikit info yang tak seberapa ni dapat membantu brother-brother dan sister kita kenal apa itu enjin kereta dan contoh. Cerita kita adalah contoh brother. Dia lebih sikit, kurang sikit gitu lah. Nak kata sama tak juga dia, lebih-lebih kurang lah. Tapi sekurang-kurangnya bolehlah tahu sikit-sikit. Tapi jangan pergi pandai-pandai. Memang kena lebih kurang lagi, okay? Jadi, brother-brother and sister, kita jumpa lagi dalam kategori hashtag cara jaga kereta. Hashtag, rate 25 services. Tu nak hashtag apa lagi ya? Hashtag, produk di tangan. Dan lagi satu, kita ada satu hashtag, dia mau tanya kawan kan jawab. Hashtag, ada mau nak gapo. Tu dia brother and sister. Jadi bila anda menekan hashtag tersebut, atau contohlah hashtag cara jaga kereta, ataupun hashtag rate 25 services tu, dia akan keluar. Kalau tengok YouTube lah, tengok YouTube tu akan keluar kita punya channel brother and sister. Jadi brother and sister, ringankan tangan dan jari jemari, dan jangan lupa untuk subscribe, like dan komen-komen yang membina. Jangan lupa share seandainya ia dapat membantu mereka-mereka yang memerlukan pertolongan jarak jauh. Okey, brother and sister, kita berjumpa lagi dalam info seterusnya. Hashtag cara jaga kereta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.